Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Umat Islam di kawasan ini solat hari raya 5 hari lebih awal daripada seluruh umat Islam di seluruh dunia kerana percaya kepada imamnya, dan ini jawapan imam kampung tersebut yang di luar jangkaan. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kuwi kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Kita akan bahas kemungkaran yang dilakukan oleh imam ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan satu masjid yang mempunyai ratusan penduduk menyambut hari raya lebih awal daripada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jarak hari raya mereka dengan negara-negara lain bukan setakat 1 ataupun 2 hari, tetapi sampai ke 5 hari. Juga disebabkan mereka berpuasa lebih awal daripada semua umat Islam, termasuklah di negara tersebut. Sahabat semua, kejadian ini berlaku di Masjid Aulia yang dikelilingi oleh beberapa kampung yang lain di Yogyakarta di Indonesia. Kalau sebut Indonesia, memang kita akan dapat gambarkanlah negara tersebut antara umat Islam yang paling ramai. Juga di negara tersebut berlakunya berbagai juga perkara-perkara pelik, sama ada ia berkaitan dengan budaya, juga adat dicampur adukkan dengan agama. Dan kalau dalam bulan Ramadan ini, kita sendiri boleh saksikan pada video-video sebelum ini, yang mana mereka solat tarawih yang paling laju, solat tarawih kilat, juga membakar kawasan persekitaran kubur, dangdut dalam majlis ilmu, dan berbagai lagi perkara-perkara yang kita tidak tahu dan tidak pernah nampak pun ia berlaku di sana. Juga yang terbaru ini adalah menyambut Hari Raya Aidilfitri. Umat Islam di kampung itu menyambutnya dengan lebih awal daripada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Boleh dikatakan kampung itu adalah yang paling awal menyambut Hari Raya daripada mana-mana negara. Mana tidaknya jaraknya dengan negara lain adalah 5 hari. Ia sangat jauh. Dan antara sebab mereka melakukan seperti itu bukan kerana ilmu farak mereka yang lebih tinggi, bukan juga teknologi mereka yang lebih canggih, tetapi pemikiran, kefahaman mereka lah yang sukar untuk dikenal pasti. Kerana segala keputusan mengenai tarikh juga bulan puasa dan hari raya bukan ditentukan oleh kalender ataupun melihat anak bulan, tapi ianya ditentukan dengan firasat dan dakwaan yang merapu daripada seorang imam ataupun dipanggil sebagai Kiai Ibnu Hajar Pranolo, yang mana kiai ini mengetuai kampung tersebut dan dialah sendiri yang mengeluarkan fatwa mengenai bila berpuasa dan bila hari raya. Dengan dia menyatakan ia terus mendapat informasi dan terus menelpon Allah. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Dan yang peliknya, seluruh kampung itu percaya dan ikut apa yang dia katakan oleh orang tua tadi. Sedangkan beberapa dakwaannya itu adalah mungkar. Antaranya yang pertama ialah bertelefon ataupun bercakap terus dengan Allah. Bila dia mengatakan seperti itu, terus kita dah boleh anggap yang orang tua ini dah nyanyuk. Tidak betul, kerana tidak mungkin seorang manusia biasa yang bukan Nabi, bukan juga Rasul, tetapi mendakwa boleh terus bercakap secara langsung dengan Allah. Sedangkan perkara itu boleh berlaku hanya kepada Nabi terpilih yang Allah benarkan untuk melakukan perkara tersebut, sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa AS berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ini adalah dalil dan ia berlaku hanya kepada Nabi, antaranya ialah Nabi Musa AS, yang mana juga namanya yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi tiba-tiba muncul di Indonesia seorang manusia tua yang mendakwah boleh bercakap secara langsung dengan Allah melalui telefon, boleh mendapatkan maklumat yang orang lain tidak dapat. Sedangkan hakikatnya tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul sesudah baginda Nabi SAW. Bagaimana ia boleh berlaku kepada orang tua tadi? Maka perkara itu jelas sekali adalah mungkar, juga batil, dan tidak boleh dijadikan dalil, tidak boleh dijadikan hujah hanya kerana dakwaan sedemikian. Kerana sesiapa pun boleh mengatakannya seperti itu. Sebagaimana juga akhir-akhir ini banyak juga orang yang mendakwah boleh bercakap dengan Jibril. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Boleh bercakap dengan makhluk yang dah mati dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kedudukan dan kepentingan di dalam masyarakat. Apatah lagi memperbodohkan umat Islam yang lain dengan nama agama.
Jadi dakwaan itu bukan daripada Tuhan melainkan daripada syaitan yang cuba untuk menyesatkan dan memperolok-olokkan umat Islam. Kerana jelas syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kemungkaran yang kedua pula ialah mengeluarkan fatwanya sendiri tanpa pengetahuan dan juga tanpa ilmu falak. Sahabat semua, umumnya kita ketahui kita solat mengikut waktu tertentu. Subuh pada waktunya, maghrib juga pada waktunya, tidak ditukar dan tidak dibolak-balikkan. Begitu juga berpuasa, kita sahur pada waktunya, daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari barulah kita berbuka. Ia mempunyai kitaran dan masa yang sesuai, dan kita sebagai umat Islam tidak melakukannya secara suka hati. Begitulah juga ketika masuknya bulan Ramadan, para ilmuwan melihat anak bulan yang mana menandakan masuknya bulan Ramadan sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi fa aftiru li ru'yatihi. Ia bermaksud berpuasalah jika kamu melihatnya anak bulan dan berbukalah berhari raya jika kamu melihatnya anak bulan. Dan sememangnya ini yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi keadaan sekarang yang dah ditambah baik dengan bantuan teknologi yang mudah untuk mengetahui bila bulan Ramadan dan bila hari raya sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kiai ini dengan tidak mempunyai pengetahuan dalam ilmu falak dan tidak mengikuti kalender hijrah yang sebenarnya telah mengeluarkan fatwanya sendiri dengan menyambut hari raya pada 5 April tahun 2024. Sedangkan kerajaan Indonesia yang mempunyai ilmuwan dan agamawan yang serba boleh mengeluarkan jangkaan hari raya pada 10 ataupun 11 April tahun 2024. Jauh jaraknya dengan fatwa kiai tadi, sedangkan mereka dalam satu negara. Dan adapun Malaysia yang bersebelahan dengan Indonesia dijangka raya pada 10 April tahun 2024. Jadi jaraknya lebih kurang juga. Sahabat semua, Ramadan ni paling panjang pun 30 hari. Selepas 30 hari tidak ada lagi 31 Ramadan, kerana yang ke-31 itu semestinya hari raya. Dan umat Islam berpuasa pun paling banyak 30 hari sahaja di bulan Ramadan. Jadi fatwa kiai tua tadi telah pun menjadikan orang kampung yang mengikutinya mereka tidak berpuasa selama 5 hari lebih kurang. Dan perkara itu secara tidak langsung dah pun membawa orang awam yang hanya ikut-ikutan yang kurang ilmu kepada satu ajaran yang baru. Dan perkara ini akan berlanjutan pada masa akan datang, kerana di kampung tersebut kalender mereka dah pun 5 hari lebih awal daripada umat Islam di seluruh dunia. Boleh jadi tahun depan pun mereka akan lakukan perkara yang sama. Ditambah lagi dengan dakwaan-dakwaan daripada ketuanya ataupun kiainya yang bukanlah sesuai dengan ajaran Islam. Seandainya ketuanya ataupun kiai tersebut dah pun meninggal dunia, maka ia akan diwarisi oleh pengikutnya yang lain, kerana mereka mempercayai perkara tersebut. Jadinya pihak berkuasa khususnya perlulah memainkan peranan yang betul bagi meluruskan perkara tersebut, kerana nanti bila ia dah bercampur aduk dengan budaya dan adat, maka ia akan berterusan dilakukan oleh mereka. Lihatlah sendiri wajah-wajah umat Islam yang tidak dapat menunaikan ibadah puasa pada waktu yang sesuai hanya disebabkan oleh fatwa orang tua yang tidak pasti kebenarannya. Kita sedar sememangnya kita meraihkan perbezaan, lebih-lebih lagi perbezaan hari raya daripada satu negara dengan negara yang lain, tetapi jaraknya paling kurang pun dalam sehari saja. Kalau jarak dah sampai 5 hari, ini dah melampau. Dengan tidak melihat anak bulan, tidak mempunyai petanda, hanya mengikuti bisikan telefon kiainya yang tidak jelas. Sahabat semua, dimanapun kita berada, ajaran Islam itu perlulah mengikuti Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segi ibadah yang mempunyai waktu masa yang khusus, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru." Yang bermaksud jika kamu melihat anak bulan maka berpuasalah dan berbukalah berhari raya jika kamu melihatnya anak bulan itu. Jadi jika tidak mengikuti dengan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung ia pun dah menokok nambahkan sendiri ajaran Islam itu. Dan pada pendapat saya sendiri, fatwa kiai itu tidak boleh diikuti kerana ia tidak berasas dan tidak ada sandarannya. Ia tidak lain hanyalah sebuah dakwaan yang kosong. Bagaimana pula pendapat sahabat semua? Boleh komen di bawah. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kita semua yang lemah ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Juga semoga Allah menerima amal ibadah kita semua pada bulan mulia ini dan meraihkannya dengan kemenangan, iaitu dapat mendidik diri kita lebih baik selepas selesainya madrasah Ramadan. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kepada semua pihak.